Terjemahan Kitab Syama'il Muhammadiyah. Bab menjelaskan bentuk cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bab ini terdapat 8 hadis. Sebagai berikut, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dan lebih dari 1 orang, dari Abdullah bin Wahab, dari Yunus bin Syihab, dari Anas bin Malik. Beliau berkata, cincin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari perak, dan mata cincinnya berasal dari Habasyah, Ethiopia. Telah menceritakan pada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari ayah saya Bisir dari Nafi, dari Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa cincin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari perak, dan beliau gunakan untuk menstempel suratnya, dan beliau tidak memakainya. Berkata Imam Abu Isa, Abu Basyar nama aslinya adalah Ja'far bin Abi Wahsy. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Gailan, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Umar bin Ubaid, sebangsa Tanafas. Beliau mengatakan telah menceritakan pada kami Zuhair, Abu Haitsimah, dari Humaid dari Anas bin Malik. Beliau berkata, cincin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari perak, dan mata cincinnya juga dari bahan perak. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muas bin Hisham. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya ayah saya dari Qatadah dari Anas bin Malik. Beliau berkata, tatkala Rasulullah hendak menulis surat kepada penguasa bangsa Ajam, asing, beliau diberitahu bahwa bangsa Ajam tidak akan menerimanya, kecuali surat yang memakai cap. Kemudian Nabi Muhammad dibuatkan sebuah cincin untuk cap surat. Dan seakan-akan ada bayangan dalam benakku putihnya cincin itu di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya ayah saya dari Samamah dari Anas bin Malik. Beliau berkata, ukiran mata cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertuliskan, Muhammad 1 baris, Rasul 1 baris, dan Allah 1 baris. Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali Al-Jahdami Abu Amr. Beliau berkata, Nuh bin Qais dari Khalid bin Qais dari Qatadah dari Anas bin Malik. Beliau berkata, ketika Nabi Muhammad hendak menulis surat ke penguasa Kisra Persia Kaisar Romawi, dan Raja Najasyi Ethiopia, maka dikatakan kepada beliau, mereka tidak mau menerima surat, kecuali jika ada stempelnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin yang dilingkari perak, dan diukir tulisan Muhammad Rasulullah. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Said bin Amir dan Hajjaj bin Minhal dari Hamam dari Ibnu Juraij dari Zuhri dari Anas. Beliau berkata, sesungguhnya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk jamban beliau melepas cincinnya. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar dari Nafi, dari Ibnu Umar. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin dari perak. Cincin itu pertama kali dipakai beliau, kemudian dipakai Abu Bakar, kemudian dipakai oleh Umar, kemudian dipakai Utsman, hingga akhirnya terjebur, masuk di sumur air Arisi. Ukirannya bertuliskan, Muhammad Rasulullah. Bab menjelaskan perihal sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bab ini terdapat 11 hadis. Sebagai berikut, telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Basyar. Beliau berkata, Abu Dawud at-Tayalisi. Beliau berkata, telah bercerita kepada kita Hamam dari Qatadah. Beliau berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah bentuk sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Beliau menjawab, kedua ikatannya mempunyai 2 kibal. Telah bercerita kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala. Dia berkata, telah bercerita pada kami Waki, daripada Sufyan, dari Khalid Al-Haza, dari Abdillah bin Al-Haris, daripada Ibni Abbas,
Dia berkata, sandal Nabi mempunyai 2 kibal, tali pengikat, yang tiap-tiap talinya terbagi menjadi 2. Telah bercerita kepada kita Ahmad bin Mani, beliau berkata, telah bercerita kepada kita Abu Ahmad Az-Zubairi, beliau berkata, telah bercerita kepada kita Isa bin Tahman, beliau berkata, Anas ibn Malik memperlihatkan kepada kami sepasang sandal yang tidak berbulu yang mempunyai 2 tali pengikat, kemudian Sabit memberitahu, kedua sandal ini adalah kepunyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kita Ishaq bin Musa al-Ansari, beliau berkata, telah menceritakan kepada kita Ma'an, beliau berkata, telah menceritakan kepada kita Malik, beliau berkata, telah menceritakan kepada kita Said bin Abu Said al-Makburi, dari Ubaid ibn Juraij, beliau berkata kepada Ibn Umar, aku pernah melihat engkau memakai sandal kulit yang tidak berbulu. Kemudian Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sandal yang tidak berbulu dan beliau berwudu dengannya. Oleh karena itu, aku suka memakainya. Telah menceritakan kepada kita Ishaq bin Mansur beliau berkata telah menceritakan kepada kita Abdurrazak dari Muammar dari Ibni Abi Zibin dari Solih yang menjadi budak Tawamah dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, bentuk sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kedua belahnya mempunyai 2 ikatan. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Sudi. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya orang yang mendengar dari Amr bin Huraits beliau berkata, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat dengan sepasang sandal yang berlubang atau bertambal. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa al-Ansari, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'an, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-Araj yang bersumber dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah di antara kalian berjalan dengan sandal sebelah, hendaklah memakai keduanya atau tidak memakai keduanya. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah dari Malik bin Anas dari Abu Az-Zinad hadits yang sama seperti di atas. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah, dan juga telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'an. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Az-Zunnat dari Araj dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah dia memulainya dengan kaki kanan dan bila dia melepasnya, maka hendaklah dia memulainya dengan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan yang pertama dari keduanya ketika dipakai dan yang terakhir dari keduanya ketika dilepas, dicopot. Telah menceritakan kepada kita, Ishaq bin Musa, dari Ma'an, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Abi Zubair, dari Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki makan dengan tangan kiri dan berjalan dengan sandal sebelah. Telah menceritakan kepada kami, Abu Muhammad bin Musana, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Atsats yang menjadi putra Abu Atsa, dari ayahnya dari Masruk dari Aisyar beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai pekerjaan mendahulukan anggota kanan selagi mampu dalam bersisir, memakai sandal dan dalam bersuci. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marzuk Abu Abdillah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Muhammad dari Abu Hurairah. Beliau berkata, sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar mempunyai 2 ikatan. Dan orang pertama yang menggunakan sandal 1 ikatan adalah Sayyidina Utsman. Insya Allah akan kita lanjutkan di bab selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.